Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022 di mana hari ini kita belajar satu mata pelajaran yang sangat menyeronokkan iaitu lukisan kejuruteraan. Dan untuk segmen ini, cikgu dah terangkan macam mana cara untuk menjawab soalan, tekniknya bagaimana. Segmen ini apa pula perkongsian daripada cikgu ataupun segmen ini kita nak soal murid-murid kita, cikgu. Kita nak uji. Ya, dia orang ni faham. Main angguk je kan. Kita nak tengok kefahaman pelajar, kita nak uji pada segmen ini. Okey, kita tengok. Ini contoh soalan. Ini soalan belum pernah keluar dalam SPM lagi. Kok tahun ni keluar, Wallahualam lah kan. Tak ada sebab saya pun bukan pengupas soalan pun. Baik. Jadi soalan. Okey. So, kita nak gunakan kaedah macam mana nak menyelesaikan soalan ni. Ini soalan tangent. So, digabunglah tadi ada garisan, ada bulatan. Okay. Ada parabola. Dalam ni semua ada. Okay. Tengok dekat sini. Kena baca. Pelajar kena baca betul-betul dia punya soalan. Separuh parabola. Mana dia? AF. So, ini adalah separuh parabola. So, bila dapat soalan tu, pelajar boleh conteng pun tak apa. Tak ada masalah. Untuk ingat. Ya. Kan ingat kan gelengkung je apa benda semua kan. Kat sini ada apa? Suku elips. Jadi dah gabungkan benda tadi yang kita dah belajar tadi kepada satu bentuk soalan. Okey. Kita cuba tanya pelajar. Siapakah yang faham untuk bagaimana kita nak start? Bagaimana kita nak mulakan? Selain daripada kita mulakan dengan bismillah lah. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah soalan tangent ni? Okey. Siapa nak cuba? Pelajar. Okey, murid mana yang ingin mencuba? Step pertama. Angkat tangan. Siapa nak cuba? Cepat. Rin. Tengok semangat. Okey. Dengan Syafi sama. Yang mana satu, cikgu? Bagi Syafi lah. Silakan, Syafi. Mulakan dengan Syafi. Mula-mula kena buat bulatan jejari 25. Okey, terima kasih Syafi. Okey, bulatan 25. Okey, tengok. Yang inilah yang ditunjuk Syafi maksudkan, yang ni bulatan 25 ni. Jadi, memang kaedah dia kita gunakan kalau dapatlah sebaiknya yang garisan tegak ni 60, 90. Yang ni kita dapatkan dulu. Okey, untuk memudahkan kita lah. Okey. J25. Okey, kita buat inilah J25 kita. Kita dah buat. Selepas tu kita dapatkan 70. Ini garisan 70. Kemudian 60. Yang 60 ni adalah titik A. Okey, next. Apa nak buat? Okey, next. Siapa nak cuba? Okey. Siapa nak cuba? Okey. Rin. Adam. Dari titik tengah jejari 25, kita gariskan ke A. Okey, yang ini garisan tangent yang menyentuh secara luar. Tapi ini dah luar daripada satu titik. So, kaedah dia, kita buat ni garisan. Kita bahagi dua, kemudian kita buat separuh bulatan. Jadi terus kita dapat titik B. Titik B ni adalah titik tangent. Okey, seterusnya selesai satu bab dekat sini. Cuma ni kita belum selesaikan lah. Okey, parabola. Ada dapat A, kita buat parabola. Okey, method dia parabola. Apa dia method dia? Siapa nak cuba parabola? Cepat, method je. Apa method kita nak pakai? Okey, Muhammad Raihan. Okey, Raihan. Mula-mula kita kena cari jarak dia. Lepas tu setiap sisi kita kena bahagi pada 4 bahagian. Okey, terima kasih Raihan. Okey, dah faham lah tu tadi apa yang dia ajar tadi. Okey, kita kena tentukan dia punya panjang paksi dia tadi lah. Okey. Kemudian kita bahagi 4. Setiap paksi ni tadi bagi 4. Kemudian kita bahagi lagi. Terus dia buat dekat sini dia dah nyatakan F ialah mercu. Ni penting ni. F adalah mercu. So, inilah garisan titik di mana kita nak buat garisan pancaran dia. Kemudian bahagi pula satu sisi lagi kepada 4 bahagian juga. Okey, barulah kita dapat titik persilangan dia untuk menentukan garisan
parabola yang kita nak buat. Okey, tu dia. Ada 5 titik. Barulah kita sambungkan garisan tu. Jadilah dia separuh parabola. Yang contoh tadi kita buat parabola penuh. Okey, next. Ellipse. Siapa lagi yang belum keluar suara tu? Kita tengok ellipse. Apa kaedah ellipse? Okey. Nabil. Silakan Nabil. Nabil is. Untuk dapatkan garisan F kecil gunakan paksi meja. Okey, paksi meja dia kalau kat sini 120. Terus kita bagi 2, so dia akan dapat 60. Paksi minor terus kita bagi 2, akan dapat 40. Jadi yang ni kita daripada F, kita tandakan ni sebanyak 60. Okey, kemudian kita namakan dia sebagai sama lah kat sini lah, Q. Okey, itulah Q. Daripada Q kita turunkan, okey, yang ni turun sebanyak berapa? Sebanyak 40. Okey, banyak 40. So kita dapatlah titik E dekat sini lah. Kaedah dia, kita bina sukuan elip 2 bulatan sepusat. Bila dah dapat 2 bulatan sepusat, kita bahagikan pula 30, 60. Maksud 30 tu adalah 30 darjah, 60 darjah. Pelajar dah faham lah tu kalau sebut 30, 60 tu. Okey, ni dia. Ni sudut 30, 60 ni. Untuk dapat apa? Untuk dapatkan dia punya titik. Titik untuk membentuk sukuan elips tu. Okey. Apa macam mana kita nak buat ni? Dia punya titik ni. Kita fokuskan pada bulatan minor dia. So kalau bulatan minor, yang ini bentuk dia macam mana? Bentuk dia akan jadi melintang macam itulah. Satu lagi bentuk dia akan jadi bentuk menegak gitu. Kalau bentuk yang melintang, maksudnya pada paksi pada bulatan minor ni dia akan jadi melintang juga. Macam ni. Ini melintang. So pada paksi meja dia akan jadi menegak. Dia ikut bentuk macam mana. Sama ada bentuk tu bentuk melintang ataupun bentuk menegak. Okey. So dah dapat. Inilah dia titik dia. 1, 2, 3, 4. 4 je titik. So sambung. Oh sorry bukan sini pada E. Dan untuk J20. Ni. Ambil je daripada E J20. Jarak dia untuk buat bulatan. Tapi kita tak tahu lagi dekat mana sampai mana kan. Barulah kita nak cari J50. J50 tu adalah bulatan yang menyentuh secara luar kepada J25 dan J20. So macam mana kita nak buat? Okey, kita kena tambahkan nilai, dapatkan pusat, sambungkan dia punya pusat ke pusat. Okey, dah tentukan titik C dan D, barulah kita buat lengkung. And then barulah kita completekan bulatan. Yang bulatan tu kita buat awal, last kali baru kita completekan dia. Selesai. Macam tu je. Markah dia besar. Didik TV KPM